Telugu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua ahli-ahli yang berhormat dan rakyat di luar sana. Ada beberapa perkara Tuan Pengerusi yang saya mahu ulas secara sekaligus di peringkat permulaannya. Perkara 020800 berkenaan peruntukan kepada bernama, juga berkait dengan perkara 050100 untuk bernama TV serta 020700 untuk RTM. Tuan Pengerusi, pertama sekali saya mahu sebutkan bahawa saya berbeza pandangan dengan Yang Berhormat Bangi sebentar tadi. Saya tidak merasakan bahawa RTM ketinggalan zaman, tetapi mereka cuba buat sebaiknya. Tetapi untuk memastikan bernama dan RTM dapat berfungsi dengan baik, saya mencadangkan agar kerajaan mengkaji konsep dan falsafah yang diguna pakai oleh agensi-agensi berita serta pertubuhan berita antarabangsa yang dianggap berkredibiliti tinggi. Mereka berfungsi sebagai agensi berita bebas dan berkecuali walaupun ada mendapat peruntukan kerajaan. Peruntukan kerajaan tidak menyekat mereka daripada menjadi agensi berita dan platform media yang bebas dan beretika. Saya sebutkan perkara ini dalam perkara-perkara butiran tadi. Saya sebutkan perkara ini kerana saya bimbang dengan kecenderungan kerajaan kita pada hari ini untuk mengongkong kebebasan bersuara. Baru kemarin contohnya Tuan Pengerusi, saya menerima maklumat dari seorang aktivis masyarakat yang begitu gigih memperjuangkan pengeluaran KWSP bersasar dan menentang agenda hodoh Pakatan Harapan Barisan Nasional untuk menjadikan dana KWSP sebagai dana yang tercagar. Aktivis ini menerima satu mesej daripada seorang pegawai di agensi berita kerajaan yang enggan menyiarkan komen yang beliau keluarkan. Pegawai agensi itu berkata kepada beliau, kepada aktivis ini, agensi tersebut adalah media kerajaan, maka statement ini tidak disiarkan. Maksudnya apa? Tuan Pengerusi, maksudnya di bawah Yang Berhormat Lembah Pantai dan Yang Berhormat Tambun. Agensi media... Yang Berhormat, kita berbincang pasal isu peruntukan dalam jawatan kuasa. Jangan melirik benda lain. Ya? Silakan. Saya pergi ke situ. Mana tadi? Okey. Maksudnya apa Tuan Pengerusi? Maksudnya di bawah Yang Berhormat Lembah Pantai dan Yang Berhormat Tambun ini, agensi kerajaan, peruntukan yang diberikan dipergunakan untuk hanya menyebarkan propaganda tertentu sahaja. Suara yang menentang sengaja dibisukan. Tapi saya tidak menyalahkan wartawan. Peruntukan diberikan kepada mereka. Ini adalah isu arahan. Tuan Pengerusi, saya bodek dengan pantun sikitlah. Tuan Pengerusi kemas bergaya. Segak manis pemurah pula. Sekolah dah buka, tak lama lagi nak raya. Pencarum di sana terus bertanya, KWSP bersasar bagaimana? Bagaimanapun Tuan Pengerusi, saya melihat dengan peruntukan yang disediakan kepada Kementerian Komunikasi ini, saya bimbang kerana ada sedikit tendensi untuk kerajaan menjadi semakin autokratik, mempergunakan bentuk-bentuk saluran perundangan untuk menyekat dan menakut-nakutkan bukan saja rakyat tetapi juga ahli parlimen dengan tindakan undang-undang. Jika diberikan peruntukan yang begitu sihat dalam belanjawan ini, tetapi kementerian dan agensinya dipergunakan untuk menutup mulut rakyat, maka saya bimbang akan hilanglah kebebasan bersuara dan akan gagallah cita-cita kita untuk membentuk masyarakat yang berinformasi. Tuan Pengerusi, seterusnya saya mahu menyentuh perkara 020900 dan 47000, iaitu peruntukan kepada Finas. Tuan Pengerusi, saya faham kerana sebenar Finas adalah untuk membangunkan industri perfilman dan industri kreatif negara. Tetapi Finas juga sering menjadi tempat tumpuan dalam hal ehwal kebajikan artis dan seniman. Saya harap kementerian memberi perhatian serius kepada usaha menjaga kebajikan artis, seniman dan penggiat seni melalui Belanjawan 2023 ini. Mungkin perlu diwujudkan sebuah badan khusus yang menggabungkan kepakaran agensi-agensi dalam Kementerian Komunikasi dan Digital serta lain-lain kementerian yang berkait dengan dunia seni agar isu kebajikan penggiat seni dapat diselesaikan secara tuntas. Seterusnya, perkara 53000 dasar industri kreatif negara. Tuan Pengerusi, saya mahu menarik perhatian kerajaan terhadap kumpulan-kumpulan baskers yang semakin banyak dalam negara kita. Banyak kumpulan baskers ini dianggotai oleh anak muda yang amat berbakat. Ada juga kumpulan baskers yang dianggotai golongan OKU. Alangkah baiknya jika dengan peruntukan yang ada, kerajaan boleh menyediakan lokasi-lokasi strategik dan menyusun atur giliran persembahan di tempat awam agar sektor ini boleh berkembang dengan tersusun. Akhirnya Tuan Pengerusi, ada satu perkara yang saya tercari-cari dalam belanjawan ini tapi saya tak jumpa dalam perincian yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
pada bulan Disember tahun 2020, Kementerian Komunikasi dan Multimedia di bawah pimpinan Yang Berhormat Indra Mahkota menganjurkan Anugerah Nasyid Malaysia yang pertama. Ini satu inisiatif yang amat baik dan boleh dianggap sebagai permulaan untuk menjadikan Malaysia sebagai home of contemporary nasyid. Malahan jika dianjurkan secara berterusan, ia berpotensi membantu Malaysia menjadi penganjur The Grammy Award of Nasyid di peringkat antarabangsa. Jadi saya menggesa kerajaan meneruskan pemberian peruntukan untuk menganjurkan Anugerah Nasyid Malaysia ini dan seterusnya menjadikan ianya sebagai sebuah festival antarabangsa yang terkenal. Mungkin juga boleh dipertimbangkan sebuah anugerah khas nasyid antarabangsa yang pernah dibincang dan disebut sebelum ini, iaitu Al-Sultan Abdullah International Contemporary Nasyid Award, sempena nama Tuanku Agong kita. Terima kasih Tuan Presiden. Terima kasih Yang Berhormat Tasik Gelugur. Dipersilakan Yang Berhormat Tampin.